Hi guys, welcome back to my channel. Pada yang baru sampai kat channel ni, aku minta jasa baik korang supaya subscribe channel ni. And pada yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada korang sebab korang dah subscribe channel ni and support aku sehingga sekarang. So hari ni aku nak ceritakan kat korang satu kisah seram yang berasal daripada negeri Pantai Timur, iaitu negeri yang terletak di Kelantan. So, ada juga yang mengatakan banyak cerita seram tentang negeri Kelantan ni. Tapi salah satu cerita yang aku akan cerita pada hari ni ialah cerita tentang Caltex Salo. So, dekat Caltex Salo ni ada juga yang pernah diganggu, yang pernah isi minyak kat situ, padahal Caltex Salo ni dah tutup. Tapi diorang nampak pada pandangan diorang tu, diorang nampak Caltex Salo tu masih penuh dengan lampu dan bercahaya macam tu lah. Jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kisah yang pertama. Jadi Caltex ni yang terletak di negeri Kelantan, lebih spesifik lagi, Caltex ni terletak di Salo yang menuju ke Pasir Mas. Daripada Salo menuju ke Pasir Mas, tengah-tengah tu Salo tu ada Caltex and diberi nama sebagai Caltex Salo. Dulu Caltex Salo ni beroperasi seperti biasa, tapi sekarang dah ditutup kerana ada beberapa masalah. Dan sekarang ni Caltex Salo ni masih lagi terbiar tanpa diambil apa-apa tindakan, diperbaharui ke, dibaiki ke, tak, memang tak. Memang dibiarkan terbiar begitu sahaja. Jadi antara banyak-banyak cerita seram tentang Caltex Salo ni, bersebelahan dengan Caltex Salo ni ataupun berdekatan dengan Caltex Salo ni ada juga satu gerai, iaitu gerai sate yang dulunya beroperasi seperti biasa, tapi gerai sate tu ditutup setelah owner asal dia meninggal and tak dapat meneruskan perniagaan tu lagi. So gerai tu ditutup dan kini gerai sate tu hanya menjadi satu pondok usang yang menjadi pot mat motor berteduh daripada hujan. So cerita yang pertama ialah ada seorang lelaki ni, dia nak balik ke rumah dia. So dia singgah ke Caltex Salo ni untuk isi minyak. And then lepas dah isi minyak tu, keadaan semua okey, keadaan semua macam biasa. Dia nampak Caltex Salo tu beroperasi seperti biasa. Tapi keesokan harinya dia nak pergi ke tempat kerja dia, and then dia singgah ke Caltex Salo tu lagi. Kononnya macam dia nak beli air lah sebelum dia pergi kerja kan. And then bila dia masuk je Caltex Salo tu, dia nampak Caltex Salo tu dalam keadaan yang sangat usang, tidak beroperasi. Baru dia perasan yang sebenarnya Caltex Salo tu ditutup. So kita move ke next story. Jadi story yang kedua ni ialah story cerita tentang seorang perempuan ni. Dia singgah ke Caltex Salo ni untuk mengisi minyak. And then dia nampak lah orang lain dengan kereta dia nak isi minyak apa semua macam biasa, macam kita nak isi minyak tu. And dia pun macam okey lah, okey aku isi minyak, and then lepas tu aku balik lah macam tu. Lepas tu dia pun isilah minyak sebanyak RM50. Tapi selepas dia jalan tu, selepas dia dah isi minyak tu and dia jalan beberapa kilometer, tangki minyak dia kosong. Maksudnya macam dia tak isi apa-apa. Jadi masa dia isi kat Caltex Salo tadi, dia isi apa? Ataupun dia just letakkan pam minyak tu dekat dia punya
dia punya tangki minyak tu, and then minyak tak ada pun sebenarnya. Aku tak tahu, tapi ya, itulah cerita dia. So, kita move ke next story. So, story yang ketiga ni berkaitan dengan kedai sate bersebelahan dengan Katik Salo yang aku cakap tadi. Ada seorang lelaki ni, time tu dah pukul 2 pagi, tapi time tu jugalah dia dah rasa macam lapar. Dia macam rasa macam nak makan lah. Maklumlah, pukul 2 pagi tak makan apa-apa. Jadi dia ternampaklah satu gerai sate ni yang bersebelahan dengan Katik Salo tu. Dia pun masa tu tak fikir apa-apa tentang Katik Salo ni, sebab dia hanya fikir dia nak makan je. Jadi nak dijadikan cerita, dia ternampaklah satu gerai sate ni yang meriah gila dengan orang, yang penuh dengan lampu-lampu, penuh dengan orang, penuh dengan kereta. So, apa lagi, dia pun singgah lah. Dia nampak kedai tu penuh dengan orang kan. Kita pun kalau nampak kedai tu penuh gila, kita pun rasa macam, wah, kedai ni sedap ni, jomlah kita singgah. So macam itulah lelaki tu. Dia pun singgah lah dekat gerai sate yang sebenarnya dah terbengkalai tu. Tapi pada mata dia still nampak gerai sate tu masih beroperasi seperti biasa. Jadi dia pun makan lah seperti biasa. Dia dah makan. Lepas settle dia punya urusan apa semua tu kat gerai tu, dia pun dah selesai bayar apa semua, dia pun balik. And then keesokan harinya, dia nak pergi lagi ke gerai sate yang terbengkalai tu. Kononnya dia nak beli lah lagi sate, sebab yelah, sate semalam tu agaknya sedap kot. And then dia singgah lagi buat kali kedua. Esok harinya dia singgah. Lepas tu baru dia perasan gerai sate tu sebenarnya adalah pondok yang usang saja. Dia mula-mula dia macam tak percaya tau. Dia macam berpusing-pusing beberapa kali juga kat kawasan Salo tu, dekat kawasan gerai sate tu. Dia macam mencarilah mana kedai sate ni. Bukan semalam aku pergi kat sini ke aku salah jalan. So dia macam tu, dia pusing. And then barulah dia sedar yang gerai sate tu sebenarnya adalah gerai kosong. And then bila dia turun daripada kereta, dia masuk ke kedai tu, dia baru ternampak duit yang dibayar semalam kat kaunter sebenarnya berada di atas batu nisan. Jadi bila dia dah nampak duit tu kat atas batu nisan, dia pun macam terfikirlah, aku makan apa semalam? Aku makan daging ke? Aku makan benda lain? So, sejak daripada itu, lelaki tu barulah dia tersedar bahawa gerai sate tu bukan milik manusia, ataupun benda-benda gaib ni saja nak mengaburkan mata dia dengan bagi mata dia nampak gerai sate tu masih ada orang, padahal tak ada orang pun. Jadi gerai sate tu masih lagi dikosongkan sehingga sekarang, sebab ada yang bagi tahu belakang gerai sate tu ada kubur owner gerai sate tu dulu. Owner gerai sate tu kan dah meninggal, and then kubur owner gerai sate tu berada di belakang gerai sate tu. And then bila lelaki tu pergi kat kaunter, dia nampak duit tu kat atas batu nisan. Maksudnya duit tu masih lagi berada di situ and tak diambil oleh siapa. And then cerita tu masih lagi menjadi tanda tanya bagi kita semua. So, itu je yang aku boleh kongsikan pada hari ni. Kalau korang dapat something new daripada video ni, aku hargai sangat-sangat kalau korang bantu aku dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah tu. Klik tau, jangan tak klik. Sebab 5,000 subscriber, bila channel ni dah capai 5,000 subscriber, aku akan buat giveaway. Giveaway yang agak lumayan jugalah kalau korang nak menang hadiah tu. So korang kena subscribe channel ni and jangan lupa share video ni dekat kawan-kawan korang. So ini je yang aku dapat share dekat korang pada hari ni.
Jangan lupa subscribe channel ni and tekan butang like kalau korang suka video ni. And aku akan buat giveaway tu bila channel ni dah sampai 5,000 subscriber. Aku memang menanti-nantikan sangatlah 5,000 subscriber tu sebab aku tak tahulah bila aku tengok dekat analisis dekat YouTube Studio, aku tengok 77% yang tak subscribe aku, tak subscribe channel aku tapi tengok video aku. Aku tak tahu kenapa. So, pada korang yang tengok video ni, jangan malu-malu, jangan takut. Please subscribe to this channel kalau korang nak menang hadiah giveaway pada 5,000 subscriber nanti yang akan datang, insyaAllah, amin. Support aku, please support aku sampai 1k subscriber supaya YouTube ni boleh dimonetize oleh Google. Aku memang akan cuba yang terbaik untuk bagi korang konten-konten yang menarik setiap hari, konten-konten seram, konten-konten misteri yang menarik setiap hari. So, korang jangan lupa subscribe channel ni, tekan button like and tekan loceng dekat bawah tu untuk korang mendapatkan notifikasi terawal apabila aku update. So, tu je untuk hari ni. Bye. Assalamualaikum. It's 5:50 something and it feels empty inside.